So guys, inilah dia dua desain terbaru yang aku bagi tahu. Ini adalah desain Zoro dan ini pula adalah desain Dragon. So pada korang, sila dapatkan segera desain ini dengan menekan link yang ada dekat sini. Korang boleh tekan dekat link di pin komen yang kita dah sediakan dekat bawah. Korang tekan saja link dan korang akan berurusan dengan admin untuk dapatkan baju ini segera. Saiz daripada S sampailah 7XL. Kenapa aku cakap macam itu? Yang pertama, desain dia sangat menarik, cantik, yang belum ada lagi di market. Begitu juga dengan Dragon. Dan yang kedua adalah setiap pembelian yang korang buat, korang layak untuk memenangi 4 jenis hadiah cabutan bertuah. Yang pertama, kita akan bagi action figure yang kita akan offer kepada 15 orang yang bertuah. Kemudian kita akan bagi wang tunai berjumlah RM100 kepada 10 orang yang bertuah. Kemudian hadiah yang kedua, kita akan sediakan phone gaming. Dan yang pertama sekali adalah laptop gaming. So segera dapatkan desain Zoro dan juga Monkey D. Dragon ini segera selagi stok masih ada. Di New World yang menunjukkan kapal milik Aegis Captain Kidd sambil anak kapalnya menjadi sangatlah teruja apabila melihat seekor ikan yang mempunyai saiz yang lebih besar daripada ikan biasa dalam lautan tersebut. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel killer yang sedang membaca sehelai kertas. Panel kemudiannya menunjukkan keadaan di dalam kapal tersebut yang mana killer telah pun mengejutkan Kidd untuk bangun dan bertanya adakah mereka perlu untuk melihat keadaan di sekitar pulau ini. Kidd kemudiannya berkata, takkan benda macam tu pun kau nak tanya. Sejak bila aku pernah terlepas daripada menjelajahi sebuah pulau? Lalu killer mengatakan kepada Kidd bahawa dia tahu benda tu, tapi pulau ini berkemungkinan adalah rumah bagi bangsa gergasi. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita wajah Kidd yang sangat teruja mendengarkan killer menyebut Elbaf. Dan Kidd bertanya, Elbaf? Panel kemudiannya beralih ke arah sebuah pulau yang berada di New World. Narrator kemudiannya memberitahu bahawa ini adalah sebuah bar di sebuah pelabuhan yang kecil. Kita juga ditunjukkan dengan kata-kata yang meminta agar dia dibawa bersama dengan satu watak yang lain. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan siluet seseorang yang sedang minum sambil mengatakan bahawa kau ini memang seorang budak yang keras kepala. Kau sememangnya tidak dibenarkan untuk ikut aku. Pada panel yang seterusnya tahulah kita bahawa watak yang merayu tersebut adalah seorang kanak-kanak yang sedang berada di meja bar tersebut. Pelayan perempuan yang berada di bar tersebut memberitahu kepada budak tersebut untuk berputus asa sahajalah kerana tindakan budak tersebut akan menyinggung perasaan kapten mereka. Namun demikian, budak tersebut mengatakan bahawa dia langsung tidak peduli kerana dia telah pun terinspirasi untuk menjadi seperti ketua mereka suatu hari nanti. Kemudiannya pada panel yang seterusnya kita didedahkan bahawa Shanks dan Red Hair Pirate sedang minum di dalam bar tersebut dan Shanks lah pemilik siluet yang menolak permintaan budak itu tadi, Rockstar. Kemudiannya telah melaporkan kepada Shanks bahawa budak tak guna itu telah pun menyerang kita. Budak-budak itu tengah buat kacau sekarang ini. Apa yang patut kita lakukan? Nampak gayanya satu pergaduhan akan tercetus, kata Rockstar kepada Shanks. Shanks kemudiannya berkata, aku tertanya-tanya adakah ini masa yang baik ataupun masa yang buruk? Lagipun kita dah hampir-hampir nak berlayar ni. Kemudian pada page yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Shanks yang berdiri dan mengatakan bahawa nampak gayanya kita telah pun berborak agak panjang. Aku ingatkan mereka berdua dah mati. Sebab itulah aku teruja bila berjumpa dengan kedua-dua kawan lama aku di sini. Ben Beckman kemudiannya mengatakan bahawa musuh mereka pasti sedang marah terhadap mereka. Lucky Rook pula berkata, kau ni tak payah borak lah Beck. Kau pun tahu kan dengan siapa dia tak puas hati tu. Shanks kemudiannya mengarahkan nakamanya untuk segera berlayar menyebabkan mereka tertanya-tanya adakah betul Shanks ingin melakukan perkara tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan wajah budak tadi yang teruja dan bertanyakan kepada Shanks adakah perkara ini akan menyebabkan tercetusnya sebuah peperangan. Shanks kemudiannya menjawab soalan budak tersebut dengan berkata, jangan risau, aku tidak akan menjadikan pulau ini sebagai sebuah medan pertempuran. Pelayan bar wanita yang berada di sana teruja dengan kata-kata Shanks itu dan memuji ketampanan Shanks. Pada panel yang seterusnya pula sambil menunjukkan siluet dua orang giant di belakang Red Hair Pirate, Shanks mengatakan bahawa dia tidak ingin menyebabkan kerosakan yang besar di sini. Shanks kemudiannya meminta agar Brogy dan Dory membantunya. Kemudian kita semua ditunjukkan dengan satu double page yang sangatlah menarik. Narrator memberitahu kepada kita bahawa ini adalah the country of proud warrior, Elbaf. Shanks dan Red Hair Pirate kini sedang berjalan sambil diikuti oleh Brogy, Dory, Oimo dan Kashi di belakang mereka. Brogy berkata, gababababa, aku sangat berbesar hati untuk membantu kau, brother. Dory pula berkata, kau nak berlawan ke Red Hair? Shanks kemudiannya memberitahu kepada Rockstar untuk mendapatkan konfirmasi untuknya tentang satu perkara. Rockstar kemudiannya bertanya, daripada Captain Kidd ke? Konfirmasi apa tu? Shanks kemudiannya menjawab soalan Rockstar dengan berkata, ya, bagi tahu dia. Kemudian sambil panel menunjukkan zoom in panel bagi wajah Shanks. Shanks menyambung lagi kata-katanya dengan berkata, adakah kau benar-benar ingin melawan aku sekarang, Kidd? Ataupun kau nak tinggalkan road poneglyph di belakang dan terus menghilang? Pilihlah dengan bijak. Panel kemudiannya beralih ke arah lautan Pulau Elbaf
graf yang menunjukkan kapal Kid Pirates yang sedang diserang, sambil ada watak yang berkata bahawa ada beberapa buah kapal yang sedang berlayar daripada pelabuhan dan sebahagian daripada mereka semakin menghampiri kita. Kemudian pada panel seterusnya, kita ditunjukkan dengan panel Kid dan nakamanya yang berada di atas kapal tersebut sambil Killer memberitahu kepada Kid bahawa nampak gayanya mereka semua berada di bawah bendera bagi salah seorang daripada Yonko, The Red Hair Pirates. Mereka pastinya mempunyai nama yang besar juga. Kemudian panel menunjukkan kepada kita Kid yang sedang menggenggam lengan kirinya yang sudah pun terpotong itu. Killer kemudiannya mengatakan kepada Kid, dulu kita tak mampu pun untuk bertentang mata dengan bos besar mereka, Akagami. Kita telah pun dikalahkan dengan teruk tanpa ada peluang untuk melawan semula. Kau juga bahkan telah kehilangan sebelah tangan kau, Kid. Kemudian sambil panel menunjukkan Shanks yang sedang dikerumuni oleh wanita-wanita yang ingin memeluk Shanks dan Backman, dan bahkan ada yang ingin membayar wang pelindungan kepada mereka. Namun Backman mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai sistem seperti itu. Killer kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan berkata, kali ini Kid, bukan setakat tangan kau sahaja yang akan hilang, bahkan nyawa kau pun mungkin melayang. Kemudian kita ditunjukkan dengan zoom in panel wajah Kid yang sedang tergelak, mengatakan bahawa kata-kata Killer itu hanya perlu dirisaukan sekiranya Kid kalah sahaja. Panel kemudian menunjukkan kepada kita wajah Shanks yang sedang tersenyum. Kita telah pun ditunjukkan dengan Kid dan nakamanya yang sedang merenung ke hadapan sambil Fleet Red Hair Shanks bertanyakan kepada Kid Pirates kenapa Kid Pirates memunculkan diri di sana. Kemudiannya kita ditunjukkan dengan panel Captain of the Puddle Pirates, Pedetto Girotini. Kemudian kita juga ditunjukkan dengan watak Head of the Social Club Pirates, Grave Tooth Fuga, dan akhir sekali Princess of Bergua Pirates, Peniki Pururu. Setiap seorang daripada mereka ini merupakan kapten bagi Fleet Red Hair Pirates, namun mereka semua dilihat lemah dan ketakutan. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan beberapa buah kapal yang sedang mengelilingi kapal Kid Pirates. Namun demikian, Kid yang melihat lanun-lanun yang berada di sekelilingnya itu sangatlah lemah telah pun bertanya, apa makna semua ini? Adakah mereka yang lemah ini bersama dengan Red Hair? Bukankah sepatutnya lanun seperti mereka ini tidak mampu pun untuk berada di New World? Killer yang mendengarkan kata-kata Kid itu telah pun mengingatkan Kid untuk tidak memandang rendah kepada mereka semua kerana terdapat beberapa lanun yang mempunyai reputasi yang besar berada dalam kalangan mereka. Namun demikian, Fleet Red Hair itu telah pun mengatakan bahawa mereka tidak akan berundur walaupun mereka dilihat sedang ketakutan. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang memberikan arahan kepada Fleetnya untuk berundur. Namun demikian, Fleet Shanks memberitahu kepadanya bahawa mereka cuba untuk melindungi Shanks dan tidak akan membenarkan Kid Pirates menyentuh Shanks. Shanks yang mendengarkan kata-kata mereka itu mengatakan bahawa dia menghargai tindakan mereka yang cuba untuk mempertahankan dirinya. Namun Shanks tetap mengarahkan ke semua kapal untuk berundur semula. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan watak seorang lanun perempuan yang bertanyakan kepada Shanks, adakah Shanks dah nak pergi berlayar semula? Manakala seorang lanun lelaki yang sedang menangis pula mengatakan kepada Shanks bahawa mereka baru saja berjumpa dengan Shanks. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang sedang dipeluk dan dikerumuni oleh beberapa watak yang lain sambil Shanks memberitahu kepada mereka semua bahawa Shanks hanya berniat untuk singgah sahaja di sana. Namun sekarang sudah tiada masa lagi memandangkan sebuah angkatan lanun yang mempunyai nama yang besar telah pun muncul. Maka Shanks perlu untuk menguruskan lanun tersebut terlebih dahulu. Shanks juga mengarahkan semua kapal yang lain untuk membuka laluan bagi kapal milik Shanks itu. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, sambil kita ditunjukkan dengan Shanks yang sedang menaiki anak tangga kapal Red Force-nya itu, beberapa anggota Fleet Red Hair Shanks yang berada di bawah mengatakan bahawa sebab utama kenapa Shanks perlu berurusan sendiri dengan Kid Pirates adalah kerana kesemua Fleet Red Hair ini teramat sangatlah lemah. Sambil tergelak-gelak, seorang lelaki mengatakan bahawa perkara tersebut sepatutnya tidak diberitahu kepada orang lain. Fleet Red Hair yang lain pula menambahkan bahawa mereka semua tidak akan mampu untuk terus bertahan seandainya bukan disebabkan oleh bendera Shanks yang melindungi mereka selama ini. Kemudian salah seorang watak pula mengatakan bahawa satu-satunya musuh yang perlu mereka risaukan hanyalah Father Time Granny Ori. Manakala watak yang lain pula tergelak sambil berkata bahawa kata-kata tersebut langsung tak ada adab. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang telah pun menaiki kapalnya itu sambil Lucky Roo memberitahu kepada Shanks untuk relax sahaja kerana mereka mampu untuk menguruskan semua ini. Namun demikian, Shanks mengingatkan Lucky Roo untuk tidak memandang rendah kepada era baharu yang sedang meningkat ini. Tambahan pula, Kid mempunyai nilai bounty sebanyak 3 bilion pada kepalanya itu, kata Shanks kepada Lucky Roo. Shanks kemudiannya bertanyakan kepada Yasop
Adakah Kid Pirates telah pun mendapatkan masa yang cukup untuk sembuh setelah peperangan mereka di Wano? Yasup yang sedang memegang teropong itu mengatakan kepada Shanks bahawa Kid Pirates dilihat berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk berlawan. Shanks kemudiannya memberitahu kepada Yasup bahawa kalau benarlah apa yang dikatakan oleh kau itu, maka tiada masalah untuk mereka berlawan. Pada panel yang seterusnya pula, Shanks telah pun bertanyakan kepada Hongo adakah dia mempunyai sebarang berita tentang Blackbeard. Hongo kemudian mengatakan bahawa mereka tiada maklumat terkini tentang Blackbeard. Perkembangan terakhir yang mereka tahu pun adalah Blackbeard telah pun meninggalkan Pulau Hachinosu. Shanks kemudian mengatakan bahawa sebelum ini dia sangkakan yang Blackbeard akan membuat kemunculan di Wano. Kemudian Hongo telah pun melemparkan segulung buku kertas kepada Shanks sambil berkata bahawa walau bagaimanapun mereka telah pun berjaya untuk mencari maklumat tentang Captain Kidd. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang membaca maklumat tersebut sambil berkata, jadi Kidd ni datang dari Soft Blue. Nampak gayanya dah banyak kerosakan yang dia lakukan untuk sampai sejauh ini. Kemudian panel telah pun beralih ke arah Kidd yang bertanya berapa banyak kapal yang ada sekeliling mereka sekarang. Killer kemudiannya menjawab bahawa jumlah kesemua kapal yang sedang mengelilingi mereka adalah sebanyak 9 buah kapal. Dan Killer juga kenal beberapa muka yang berada di atas kapal tersebut daripada bounty poster yang dimiliki oleh mereka. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Kidd yang sedang menarik besi yang banyak ke arahnya sambil berkata, aku tak peduli dengan siapa kita sedang berhadapan. Aku akan letupkan dan pastikan mereka semua tenggelam ke dasar lautan dalam masa 10 saat. Kemudian pada panel yang seterusnya kita tunjukkan dengan Kidd yang telah pun menghalakan sepucuk pistol yang sangatlah besar seperti mana yang pernah digunakan oleh Kidd untuk menghabiskan Big Mom di Wano ke arah Fleet Red Pirate sambil Kidd berkata, rasakan ini, damn, bang. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita kapal-kapal Fleet Red Pirates yang mula ditarik ke arah kapal Kid Pirates menyebabkan mereka bertanya, apa benda itu? Adakah ianya sebuah meriam? Aku seorang jika yang rasa benda ni, ataupun kita sememangnya sedang ditarik. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan zoom in panel bagi renungan mata yang berparut milik Shanks itu. Shanks kemudiannya dengan pantas telah pun melompat dari kapalnya sambil berkata, ini sangatlah teruk. Hongo yang melihat perkara tersebut bertanyakan kepada Shanks apa yang sedang berlaku. Namun Shanks tidak menjawab soalan tersebut dan bahkan Shanks mengarahkan Hongo untuk mengalihkan ke semua kapal sekarang. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan wajah Brogy dan Dory yang sedang tersenyum, Shanks telah pun berkata, Brogy, Dory, bersiap dalam posisi korang. Masanya sudah tiba. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan kapal-kapal Fleet Red Pirates yang sedang dihancurkan oleh Kidd dengan rakusnya. Kemudian kita semua ditunjukkan dengan panel zoom in wajah Shanks yang mengatakan bahawa Kidd bakal melakukan satu kerosakan yang besar. Ben Beckman yang menyaksikan tindakan Shanks itu hanya tersenyum sambil menghisap sepotong rokok dan berkata, nampak gayanya kau telah pun melihat masa depan yang teruk. Ternyata guys, dengan kata-kata daripada Beckman ini tahulah kita bahawa apa kehancuran Fleet Red yang ditunjukkan kepada kita tadi adalah future sight yang dimiliki oleh Akagami no Shanks. Kita kemudian ditunjukkan lagi dengan future sight Shanks yang melihat kesemua fleetnya itu akan terbunuh dan kapal mereka bakal karam di lautan tersebut. Kita kemudian ditunjukkan dengan wajah Shanks yang semakin marah sambil berkata, macam yang aku dah jangkakan. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Kidd yang sedang bersedia untuk menggunakan serangan awakeningnya itu telah pun terkejut apabila melihat Shanks yang sedang terbang laju di udara meluru ke arahnya. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan zoom in panel bagi wajah Shanks yang sedang menghayunkan pedangnya sambil melafazkan kalimah, kamu sari. Panel kemudian menunjukkan wajah Kidd yang terkaku. Kemudian panel menunjukkan kepada kita ahli-ahli Kid Pirates yang lemah telah pun terkesan dengan haus Shokohaki yang dikeluarkan oleh Shanks itu sehingga mulut mereka berbuih dan mereka tidak sadarkan diri. Kemudian dalam satu double page yang tersangatlah epic, kita ditunjukkan dengan Shanks yang telah pun melibas badan Eustace Captain Kidd dengan percikan haus Shokohaki yang luar biasa. Pada panel seterusnya pula kita ditunjukkan bahawa serangan Shanks itu telah pun menyebabkan satu letupan berlaku di atas Victoria Bank dengan percikan haus Shokohaki yang menggila. Kita kemudian ditunjukkan dengan Kidd yang terbang ke belakang kesan daripada serangan Shanks itu menyebabkan nakamanya sangatlah terkejut. Bahkan mereka yang berada di sekeliling Kidd juga turut terkesan dengan serangan daripada Akagami no Shanks itu. Panel kemudian menunjukkan Shanks yang masih lagi mengaktifkan haus Shokohakinya itu berjalan menuju ke arah Kidd yang telah pun terbujur kaku. Kita kemudian ditunjukkan dengan satu renungan tajam daripada Shanks. Panel kemudian menunjukkan Killer yang turut mengalami kecederaan yang sangat teruk sehingga sebahagian daripada topeng Killer telah pun pecah.
Ternyata nakama Kid Pirates memberitahu bahawa killer yang ingin membantu kapten mereka itu juga menerima dampak yang sangat luar biasa daripada satu serangan milik Yonko Akagamino Shanks. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan nakama Kid yang mula mengerumuni kapten mereka sambil mereka berkata, "Kapten dah tak bergerak langsung ni. Adakah kapten akan mati?" Kemudian kita ditunjukkan dengan nakama Kid yang menangis memberitahu kepada Shanks bahawa mereka telah pun mengaku kalah. Tolonglah kasihani mereka dan jangan bunuh kapten mereka. Mereka kemudiannya telah pun menghulurkan salinan rod poneglyph kepada Shanks. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Kid yang telah pun berputih mata. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan seseorang yang memanggil Shanks untuk segera meninggalkan kapal Kid Pirates itu. Shanks kemudian telah pun melompat meninggalkan kapal Victoria Pang dengan kapten kapal tersebut yang tidak lagi menyedarkan diri dan nakama mereka yang sedang kesedihan itu. Ternyata pada panel yang seterusnya, tahulah kita kenapa Shanks telah pun dipanggil untuk meninggalkan kapal Victoria Pang itu. Rupa-rupanya kita ditunjukkan dengan nakama Kid Pirates yang mula menyedari sesuatu yang sedang berlaku di daratan. Mereka telah pun melihat kelibat dua gergasi yang sedang bersedia untuk menghayunkan serangan ke arah mereka, menyebabkan mereka sangatlah terkejut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan watak Brogy dan Dory yang sedang bersiap untuk melancarkan sebuah serangan combo mereka sambil mereka tergelak dan berkata, "Wahai manusia-manusia kecil, sekiranya kalian ingin menghalakan meriam ke arah rumah seseorang, maka lebih baik kalian juga bersiap apabila tuan rumah menyerang semula." Kemudian dalam satu lagi double page yang sangatlah epic, kita ditunjukkan dengan serangan Hakoku Sovereignty daripada Brogy dan Dory itu telah pun menghancurkan kapal Victoria Pang sehingga kapal itu terbelah dua dari hadapan. Kemudian sambil panel menunjukkan kapal Victoria Pang yang hancur itu sedang tenggelam ke dasar lautan bersama-sama kru Kid Pirates, narrator berkata, "Pada hari ini, di Pulau Elbaf yang berada di New World, Kid Pirates crew yang dipimpin oleh Eustace Captain Kidd, seorang lanun yang memiliki nilai buruan sebanyak 3 bilion berries, telah pun dihancurkan sepenuhnya." Dan chapter telah tamat dengan kita diperlihatkan wajah Shanks yang tersangat amatlah marah. Never ever mess with the red hair Shanks.